kali ni kami akan tunjuk satu demo sistem berkenaan dengan mudah agent record system ataupun Magen. Okey, untuk user yang beli sistem ni, kami akan send dalam file, iaitu dua file record bagi sistem Magen, satu original file dan satu lagi adalah testing. Maksudnya user boleh play around dengan testing punya bahagian ni dulu sebelum guna the original one. Okay, and then kami akan juga send satu PDF panduan macam mana nak gunakan sistem ni, nanti kami akan tunjuk, dan juga 8 gambar rujukan. Okay, rujukan bagi setiap bahagian dalam sistem Magen ni. Okay, let me start. Okay, terdapat 7 kelebihan dalam sistem Magen ni, iaitu yang pertama, sistem ni dapat record data atau produk, supplier dan juga agent. Tak melibatkan customer kerana sistem ni melibatkan seller sebagai main controller untuk control agent yang ada di bawah dia. Okay, so that's why yang kita tak ada bagian customer. And then seterusnya, sistem ni user boleh record dan monitor stok yang ada yang akan dibeli oleh agent. Okay, agent, dan juga dia akan paparkan current stock, stock need to order dan order list tracking untuk daily, monthly dan yearly. So tak ada masalah, just search by date saja. Okay, kita akan explain berkenaan dengan simbol filter bagi dalam sistem ni. Okay, dan seterusnya sistem ni juga boleh record agent sale, maksudnya berapa yang agent tu dah buat untuk setiap bulan daripada Januari to December bagi tahun tersebut lah. Okay, and then sistem ni juga dia ada auto invoice dan auto receipt, tapi auto tu dia dari segi key in melalui sistem generate daripada detail bill tu dengan item only, bukannya daripada agensi yang user masukkan tadi. Okay, so itu bahagian-bahagian ni nanti kita akan explain lebih detail. Sistem ni easy to use dan juga berpatutan, harga dia just RM10 saja untuk satu sistem. So just mudah guna kerana kita akan berikan panduan yang macam kami mention tadi kat sini, PDF. So dekat sini boleh user refer. And then sistem ni juga lifetime, maksud dia seumur hidup. Jadi tak perlu renew every year ke apa ke, just jadikan template ni sebagai ikut year lah ya. Nanti copy paste je untuk letakkan template ni. Okay, and then sistem ni juga kami akan beri free gift, itu dalam sistem kami akan dah masukkan dalam sistem monthly profit loss record dan calculator. Ini bahagian nanti kita akan tunjuklah setiap bahagian ni relate dengan sistem ni. Okay, okay, let me start. Sebelum tu, macam yang kami mention tadi, konsep agent di bawah seller ni adalah seller akan control agent di bawah dia melalui agent yang daftar lah daripada agent dia. Kira kita tahu yang agent ni adalah pemborong, agent adalah pembeli secara borong daripada seller ataupun HQ ataupun stokis dengan harga yang murah sedikit daripada harga market price. Okey, jadi dia akan deal dengan pembeli lah, itu antara agent. Cuma konsep dalam Magen ni adalah fokus kepada seller untuk kontrol agent di bawah dia. Okey, ini bahagian-bahagian yang kita akan explain sebentar lagi, iaitu step mula guna bagi sistem Magen ni dan fungsi-fungsi yang kami mention, kelebihan yang ada tadi kita akan tunjuk one by one, dan juga beberapa soalan yang biasa user tanya. Okay, macam mana nak add dengan delete column row ke, nak print invoice dengan receipt, adjust here, dan juga ada satu bahagian hutang yang dibayar dan tidak bayar. Okay, yang ni bukan customer ya. Kejap kita update pula ya. Yang ni untuk isu bagi agent lah ya. Jadi hutang bagi agent, special by agent, bukan customer. Kira customer kita fokus pada MSET ataupun mudah stokis, agent dengan dropship. Sekarang ni untuk bahagian Magen kita fokus kepada agent sahaja. Okey, untuk step mula guna tentu kita boleh refer balik read and see me first ni. Ini bahagian yang kami cakap tadi, testing. Kita akan play around dengan dalam sistem bahagian testing ni. Okey, nanti kira user lepas settle yang ni boleh delete, tak ada masalah, just fokus dekat original one. Okey, yang ni kita buka dia punya buku
panduan panduan user reference note untuk sistem Magen ni. Dan kalau user tak berapa pasti, boleh tonton video ni. Di sini video demo, kita akan direct to kita punya IKN channel, IKN official channel. Okey, ini antara bahagian-bahagian dalam sistem yang kami akan explain. Ini boleh go through bahagian yang kami explain. Sebab tadi ada satu bahagian ni, apa yang boleh sentuh, apa yang tak boleh sentuh, dan setiap bahagian ni dia akan panduannya buku PDF ni akan explain sedikit bahagian-bahagian ni semua, dan user akan take note lah sebelum mula guna sistem ni. Okey, ini bahagian-bahagian yang ada dalam sistem. Okey, so kita akan fokuskan info number 3 ni, step nak guna mengikut urutan bagi sistem Magen. Okey, untuk permulaan user hanya perlu key in supplier dulu, detail supplier. Okey, so dekat sini user akan pergi dekat sini, just key in je. Okey, key in bahagian ni. Macam ni kami dah key in, dan untuk next punya data just insert, klik kanan, insert dekat bahagian ni, and then sebab kita akan bermula dengan supplier dulu. So contoh kami key in untuk sini pun nak tunjuk 05, contoh macam tu. So just key in saja, key in dan follow step macam mana yang list dalamnya ada. So follow je step. So dekat sini kita contoh, kita akan buat key in Okay, so produk kita boleh. Okay, untuk produk kita ada satu bahagian yang mana tanda ni ada tanda untuk kita pergi ke arah tu. Tak semua yang ada, nanti boleh check balik buku panduan kita. And then okay, untuk produk kita boleh tambah dekat sini macam biasa juga. So untuk ni kita boleh tambah macam ni. Okay, ini untuk bahagian ni sama juga step untuk insert. Okay, untuk bahagian produk record ni user hanya perlu key in data maklumat berkenaan item tersebut. Okay, setiap item ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing. Just follow je, follow macam mana standard field kat sini yang kita ada. Yang ni tak perlu delete. Okay, just follow this one je, follow je. Selagi mana tak sentuh area yang tak boleh disentuh ni, selagi tu user boleh key in. Okay, and then dekat bahagian product record ni dia ada price set untuk harga market, harga beli, purchase price, market price, harga pasaran, dan juga agent price. Yang ni yang kita akan tunjuk untuk bahagian berapa yang user agent perlu bayar. Agent dah bayar kepada seller bagi setiap sale yang agent dah buat. Okay, so kat sini setiap produk bahagian detail dia. Yang ni pun kita boleh back to dekat bahagian seller ni. Okay, dengan supplier. Okay, so ini antara contohnya. Okay, kita delete data yang ni. So kami akan tunjukkan data yang contoh yang kami dah key in semua ni. Step dia mudah je, just insert macam biasa dan key in saja. Okay, selepas settle bahagian supply dan product record, kita akan pergi ke stock track control, STC ni. Okay, key in data maklumat berkenaan stok kemasukan item. Okay, kira dekat sini, ini yang bahagian yang paling penting, iaitu bahagian stock in dan out. Okay, dekat bahagian ni kita akan start panggil nama setiap nama item tadi, dan dekat bahagian ni dia ni akan auto generate. And then dekat sini kita akan start dengan bahagian masing-masing lah. Sekiranya ada bahagian area ataupun bin atau tempat bahagian mana, contoh ada line kan. So dalam case ni kita jadikan baju lah, disebut pakaian baju kanak-kanak, baju dewasa. So boleh note kat sini sebagai size. Okay, and then boleh tahu stok berapa yang masuk pada tarikh sekian, invoice number, dan bahagian ni nanti kita akan explain sebentar lagi. Ini special untuk sale punya agent. Ini kita akan note. Cuma bahagian yang penting adalah user hanya perlu key in item ID, area, bin, stock in, date dan invoice number terlebih dahulu. Yang ni kita akan explain sebentar lagi untuk bahagian masing-masing lah. Cuma yang ni kita akan tahu bahagian sini kita dah note.
stock need to order, jika maksud dekat bahagian ni, contoh dekat pasan dekat sini, dah dekat sini ada warna, kat sini ada, tak ada warna, ada warna. So sekiranya ada warna dan dalam kurungan dalam warna merah, so maksud dia stock in control lah, maksud dia masih terkawal lagi stok tu, so tak perlu nak order. Okay, kita akan set dekat bahagian ni, item reorder ni, berapa yang perlu kita order. Dia akan sampai macam satu notification untuk user. And then kalau dia akan jadi numbering macam ni tanpa warna merah dan juga kurungan, jadi maksudnya begitu, itulah maksudnya stok perlu diorder, stok tersebut adalah kurang daripada yang kita set, so kita perlu order sebanyak tersebut lah. Okay, and then dekat bahagian-bahagian ni juga kita boleh track checklist. Sekiranya dah settle, contoh nanti kita boleh just note yes or no saja. Kalau yes, maksud dia akan underline, highlightkan warna tu warna yellow atau kuning untuk tandanya track tu kita dah settlekan. So in case nanti kalau user nak add a new product, just insert nama yang sama, size yang sama semua, cuma bezanya yang ni kita dah settlekan line ni, line yang untuk Kdino S ni. Okay, begitu juga kalau user nak check untuk bulan 1 ni, berapa hari bulan, berapa banyak stok yang kita dah stok yang kita dah order pun boleh juga. Contoh kita pergi dekat date ni saja. Okay, kita from starting state ni kita note je 1/21, maksudnya bulan 1 2021 lah kita dah note macam tu. Ikut apa yang user note dekat filter ni, apa-apa ni user boleh guna sistem filter ni kita boleh search saja mengikut apa yang user key in. So kita boleh nampak dekat sini kita dah order sepanjang bulan 1 sebanyak 595 stok. Okay, betul juga dengan bahagian ni ada reject ke, kalau ada kita boleh tahu reject lah. So kat sini kalau nak tahu ni kita boleh contoh sebenarnya kita sumkan. Okay, berapa reject. Okay, sekejap. Pada bahagian ni ini so reject. Okay, contoh kat sini kita boleh tahu juga reject, kita samakan kali lagi. Okay, kita boleh tahu contoh untuk bulan 1 ni kita dah order sebanyak 595 unit. Okay, sepanjang bulan 1 ni. Itu juga dengan reject, bahagian reject kalau nak tahu kita pun boleh tahu. Okay, satu reject sepanjang bulan 1 ni berlaku. Begitulah seterusnya. Ini antara kelebihan dalam bahagian stock track control ni. Okay, kita delete sekejap bahagian yang ni. Tak nak, kita boleh no kan dia ataupun buang yes tu untuk kita track list kembali lah. Okay, untuk bahagian ni dah settle, kita dah key in semua dah. And then kita fokus pada yang pertama, yang lebih penting adalah agent list. Okay, dan kita pergi bahagian ni, agent list. Okay, starting pada agent list ni, kira seller akan ada beberapa nama agent list, agent yang untuk seller control dia atau manage dia lah. So contoh dalam kes ni kita akan letak dalam 10, kita setkan pada 10. So nak set lebih pun tak ada masalah, user just insert saja dan namakan sebagai agent 10 dan seterusnya, agent 11 dan seterusnya. So pastikan follow daripada format yang kita letak dekat default ni, bahagian ni follow yang ni je. So okay, and then berapa tarikh dia daftar, contoh bila dia daftar, date dia, and then produk apa yang dia under agent list ni. Boleh ni tak ada apa-apa connection, cuma ini satu notification buat seller lah. Kita nak tahu nama sekian, berapa, apa yang dia dah sign contract maybe dengan kita. So kita boleh tahu kat sini dengan dia punya contact details, name semua kita dah note kat sini, so tak ada masalah. Okay,
ini ada satu simpanan lah, record untuk seller tersebut, untuk setiap ejen yang ada. Mungkin dia nak bagi reward ke kan. Contoh dekat sini, dekat ni ada bahagian lead time in day. Contoh kita boleh note sebagai ejen 1 ni, dia adalah nombor 1 dalam setiap bulan ke minggu kita nak bagi reward kat dia. Contoh kita boleh duakan ini 3. Contoh kita tunjuk satu contoh. Kita ada contoh kat sini, kita letak dalam 10 ejen 11. Kita sirikan dia, so kita tahu 1 to 10 lah. Kita guna 10 dulu. Okay, so contoh kita boleh tahu nombor 1 ni adalah mungkin dia top agent lah. Dalam ni top agent, kita akan jadikan nombor 1 ni, contoh agent 1 adalah top agent bagi setiap minggu ni lah contoh. Okay, so kalau contoh mungkin untuk minggu seterusnya ataupun bulan seterusnya, ejen tu dia akan naik. Mungkin dia kata okay, ejen tu ambil kedudukan ejen 1 tadi, so ejen 1 akan jadi automatic turun satu anak tangga contoh. Dan masa tu kita boleh, kat sini ada satu bahagian filter juga, tapi dekat sini kita boleh sort smallest to largest. Dan nanti ejen number 2 dia akan jadi naik ranking lah, ranking untuk yang pertama, itu top agent. So ini yang function lead time in day lah. Maksudnya tangga keberapa dia ada dalam minggu. Kita boleh note je kat ni. Kalau tak nak days, boleh note sebagai months. So tak ada masalah selagi mana kita tak sentuh macam yang kami cakap tadi, auto formula dekat area bahagian ni. Contoh warna ni, in this one. Okay, okay, kita back to normal balik, supaya nanti kita boleh explain step by step apa yang kita dah ubah. Okay, and then selepas kita settle agent list ni, kita fokus kepada agent sale. Masa ni kita baru start key in, seller start key in agent apa yang dah order dengan dia. Sebab kita dah key in barang, kita dah key in details agent tadi. So next kita akan key in tarikh agent tu order barang dengan seller. Okay, so dekat sini kita ada contoh agent 1 to 4. Kita dah seller pada 4 hari bulan, 6 hari bulan dan 15 hari bulan. Ini antara yang kami key in. So dekat bahagian ni kita boleh nampak agent sale adalah bahagian ni. Okay, agent sale ni kira seller hanya perlu key in data maklumat berkenaan jualan item yang dibuat oleh setiap agent tersebut. So first, ikut urutan, seller hanya key in sales number, agent ID dengan date. Dan pada masa yang sama, kami ada duduk kat sini, bahagian SAC ataupun stock agent control ni perlu diisi secara bersama dengan agent sale bagi melengkapkan order detail yang dibuat agent tadi. Okay, so kita first key in 3 benda ni dulu, and then isi SAC yang ni 3 settle. Okay, isi yang ni untuk melengkapkan setiap data. Sebab dekat bahagian stock agent control ni, dekat sini yang akan ada price set kita yang tadi kita set dekat product record tu, price per item mengikut harga agent yang kita dah jual. So dekat sini yang kita akan totalkan dia dari segi lebih detail lah, cost per item dengan total cost dia. Ini yang kita akan kira nanti masa nak letak dalam profit loss. Okay, and then kalau dah settle, boleh je nak highlightkan dengan warna kuning macam kata. Tak nak, kita delete dulu supaya lebih jelas. Okay, contoh kat sini kita boleh tahu untuk agent 1 dia dah order sebanyak, okay, kita tengok agent 1. Okay, agent 1, so dia dah buat 3 jenis barang dia dah beli. So berapa harga memang akan auto generate daripada apa yang kita set melalui agent tu. Kalau kita nak check sama dia agent 1 ni memang sign kontrak dengan kita ke untuk barang-barang ni, so kita boleh check agent 1 barang apa. Okay, see, baju kanak-kanak di note S, baju kanak-kanak di note M, baju kanak-kanak di note L. So kita check balik S, M dengan L. So itu je lah, itu saja notification. Nak tambah pun boleh, just tambah dekat bahagian bawah sini. Okay, so kita contoh lah, mungkin agent 1 ni dia nak tambah record dengan kita, just record 4, and then kita boleh je key in ikut agent ni. Mungkin dia nak buat sign kontrak dengan kita untuk barang K
klik ke something boleh je, tak ada masalah, boleh klik in je selagi mana macam kami cakap tak sentuh auto formula punya bahagian tu. Okay, and then dah settle tu, so price akan auto generate dan dia akan kali dengan kuantiti berapa unit yang kita dah beli. Okay, agent dah beli, so seller akan note kat sini dan seller akan boleh check lah sementara nak key in tu. Seller akan check ada stok lagi tak, so dia akan pergi dekat bahagian ni. So dekat sini yang kita nak perlu tahu current stock available. So yang ni adalah manual key in manual key in yang macam kami note dekat sini. STC perlu diupdate secara manual bagi tujuan pengurangan stok setiap kali uji tenaga berlaku. Okay, so dekat sebahagian ni kami nak tunjuk, so setiap berlaku, contoh kita back balik. Okay, contoh dekat baju kanak-kanak Lino S banyak 10 unit, so user perlu key in dekat sini 10 unit supaya nanti sekiranya user tak key in, nanti current stock dia akan jadi masih maintain 100. So untuk pastikan untuk next punya uji tenaga kita boleh check stock, so user hanya perlu key in berapa untuk tersebut lah. Okay, tersebut untuk denote item name ni. Okay, and then kita boleh tahu untuk agent 1 dia dah beli sebanyak sekian 10 dan ini adalah harga subtotal dia lah RM100. So cost per item adalah 50. So kita boleh nampak dekat sini semua auto generate, user hanya key in dekat certain bahagian-bahagian ni saja. Okay, and then lepas tu back tu balik dan baru user start key in bahagian charges, shipping, kalau ada type of shipping dengan tracking number. So ini semua dan kita akan dapat grand total untuk bahagian-bahagian tersebut lah. So kita boleh tahu agent 1 grand total dia dia dah beli urus tenaga kita sebanyak RM275. Ini termasuk dengan shipping lah, CNT. Ini kalau ini kes lah, okay? Ini antara bahagian urus tenaga yang kita nak key in tadi. Okay, sekiranya user tak nak guna cara ni pun boleh. Sekiranya user nak lebih nampak bahagian ni secara apa yang kita key in, right? Ke user nak lebih nampak untuk setiap hari tersebut, okay, berapa sale yang dah masuk. So user boleh pergi ke agent MSR, iaitu yang macam kami note kat sini, daily and monthly record. Okay, dekat bahagian ni, okay, daily and monthly record. Okay, yang ni adalah satu data untuk setiap hari dan juga setiap bulan, mengikut bulan Januari to Disember yang kami mention pasal kelebihan tadi kan. Okay, so untuk bahagian kita boleh pergi ke AJMSR saja. So dekat sini memang ini adalah satu report lah report berapa yang user berapa yang seller dah key in untuk bahagian agent masing-masing. So dekat sini ada 10 agent, maksud dia 10 list dalam ni ada. So sekiranya ada pertambahan list kepada 11, user perlu key in one by one lah, maksud dia key in mengikut data yang ada. Jika tak, dia akan jadi macam ni. So misal kata, okay, kita tunjuk contoh ya untuk bahagian ni sebelum kita pergi key in record bagi setiap setiap sale tadi yang agent dah buat. Okay, untuk agent ni kita pergi dekat agent list, dia akan jadi 10, betul? Okay, so apa yang kita key in dah memang ada dekat sini 10. So in case kalau mungkin ada 11 agent, user perlu key in bahagian ini dahulu. So ini yang penting lah, sebab kita akan auto generate melalui agent list ni. So sekiranya contoh user tak key in 11 di sini, tetapi user dah key in di kat sini sahaja, dia akan jadi begini. See, dia akan value null. So cara yang paling mudah adalah user perlu pergi ke agent list dulu, key in bahagian mengikut agent penambahan tadi. Contoh ada 11 mungkin baru masuk, cakap tadi 11, mungkin dia baru daftar bulan 2 untuk 1. Okay, kita akan note contoh barang apa yang ni. Contoh kita ambil satu contoh kat sini, baju dewasa, mungkin satu ni saja. Kita akan isi seterusnya. Okay, pergi dekat bahagian agent MSR. Okay, see, dia akan ada key kat sini. Untuk bahagian ni pula sama juga. Okay, kita note kat sini.
bahagian seterusnya untuk setiap bulan pun sama. Dekat sini kita ada satu link, boleh pergi ke bahagian bulan tersebut, okay, ejen tersebut. So ada perubahan apa-apa dekat sini tak perlu diubah, kita hanya key in saja sale bagi tarikh tersebut. Contoh, kita pergi ke ejen sale kembali, so kita boleh tahu untuk bulan ejen 1, contoh 4 bulan 1, dia telah beli barang sebanyak total order dia 260. So 4 bulan 1 kita boleh pergi ke bahagian ni, MSR. 4 hari bulan 1 sebanyak 270. Kita double check semula 260. See? So boleh double check begitu je. Sekali lagi kita pergi MSR. Yang ni ejen 1 tak boleh see 270. So sepatutnya 260. So boleh nampak tak? Dekat sini kira tarikh 14. Yang ni kira secara detail lah untuk bahagian ni agency ni kita ada untuk majan sistem ni kita ada satu user boleh key in yang secara insert tadi dekat bahagian agent sale ni, very detail. Dan juga kami juga sediakan untuk majan bahagian setiap bulan tu dan juga setiap hari, setiap tarikh. Jadi kat sini boleh key in, tak ada masalah. Sebab yang ni adalah untuk tujuan kita boleh lihat report sale kita bagi setiap ejen yang kita control tadi. So kita boleh tahu berapa 270 telah dibuat 260 pada bulan Januari adalah ejen ejen 1. See, kita dah silap dekat sini, sepatutnya ejen 1. So kita adjust kembali ya. Asal ni ejen 1. 41 260. Ni kita back to 0. So bila kita check kembali, yes 260. Untuk bahagian kenapa dia tak total? Sebab kita tinggal kat sebentar tadi. Untuk yang ni macam yang kami cakap tadi, Januari 2021 pun kita perlu key in sama juga step dia, sebab kita sistem ni kita set pada 10 ejen sahaja. So nak tambah lebih pun tak ada masalah, cuma user hanya perlu insert saja untuk setiap bulan tu. So macam ni. So masa ni user adjust ikut macam mana yang kita ni lah So 11. So tak ada masalah. So, kita key in je. Kita susun balik ikut macam mana yang ni. And then nanti MSR kita akan total kan. See? 11. Sebab yang ni yang penting adalah di agent list tadi. Sebab dia auto generate pada sini. Yang ni yang user perlu key in dulu. First agent list dulu, and then baru pergi dekat bahagian MSR, insert satu lagi, dan juga setiap bulan ni Februari. See, sebab nanti dia tak akan generate lah melalui ejen sebelah, dia hanya start sampai ejen 10 je nanti. So untuk mudahkan, just insert sahaja dan dia akan panggil balik ni auto generate. So kita tak perlu sentuh lah macam tu. Begitu juga dengan seterusnya, saya adjust je. Begitu juga seterusnya lah, user hanya follow je. Yang ni kita sambung balik untuk key in sales tadi. Let's say kita dah key in. So dekat situ kita boleh tahulah untuk bahagian agency ni berapa yang dah buat, dan seterusnya kita akan key in bahagian ni dan kita tahu grand total dia berapa. So ini yang kita akan key in dekat bahagian profit loss nanti. Untuk bahagian ni kita dah settle. So sebelum kita pergi ke invoice dengan receipt, kita pergi ke profit loss record ni, yang free gift yang kami bagi tadi, untuk kita tahu berapa keuntungan yang kita dah dapat bagi step agent yang dah beli barang dengan kita ni. So kita boleh tahulah. So untuk yang bahagian agent tadi kita dah settlekan. So user sebagai seller boleh tahulah berapa yang agent dah buat sale untuk bahagian semua ni. Kat sini kita boleh nampak
Ini secara report lah Kalau untuk seller yang nak nampak graf ke apa ke, boleh dapatkan sistem kami, iaitu sistem berasingan, iaitu sistem MSR, tu monthly profit loss sales report. Dekat situ kita ada graf. Okey, graf contoh dekat sini kita boleh tunjuk sekejap Okey, macam ni. So yang kita ada dalam sistem Majan ni adalah graf adalah profit loss daripada segi data sahaja, macam ni. Okay, so kalau untuk MSR, kita ada sistem yang kita add on lebih pada graph sekali kat sini. So nanti boleh check out kita punya video bahagian MSR punya bahagian. Okay, untuk kalau user tak nak bahagian tu, user nak yang ni saja. Untuk bahagian profit loss kat sini, user nak, okay, kita tengok ni sebelum pergi invoice. Okay, this one okay, kat sini user boleh key in ikut pada tahun tersebut. Contoh kita dah buat ni tahun ni. Kalau user tak nak tahun ni, user nak contoh 2021 dan 2022 pun user still nak guna sistem ni juga, guna sistem yang sama. Maksud dia tak nak copy dan buat another file pun boleh, cuma dia akan jadi isu nanti masa dekat bahagian agent ni lah. So better user just note untuk untuk next year, user note dekat sini. Okay, kat folder tu user copy paste dan buat satu lagi file dan note sebagai tahun dia dekat penghujung rename dia tu. So bila kita boleh, tak adalah nanti data overload sebab terlalu pack kan banyak, so kita nak bezakan setiap tahun. Okay, kita punya record data. Okay, kita back to balik profit loss tadi. Okay, untuk key in ni kita boleh refer je agency yang kita dah buat. So first kita key in dulu detail total order, berapa yang dah dibuat untuk bulan tersebut. Dekat sini dia ada function filter yang kami cakap tadi. Kita boleh check daily, monthly ataupun yearly berdasarkan date apa yang kita key in. So untuk sini kita boleh nampak, sekejap kita select out dulu. Okay, kita boleh nampak sebanyak bulan 1 sampai 2 okay, berlaku urus niaga. So kita tak nak tengok bulan 2, kita nak bulan 1 je sebab kita nak key in dalam profit loss pun boleh. Just key in bulan 1, apa yang kita set. Okay, dia akan keluar yang ni. So dekat sini kita boleh tahu total order kita adalah 672, tak termasuk shipping lagi. So kita boleh kira macam shipping ni adalah cost bagi dekat sini okay, cost bagi ada cost lah, sebab kita nak kira adalah sale sekarang ni. Okay, sale adalah kiraan daripada penjualan produk kita. Jadi contoh, so kat ni kita boleh note sebagai shipping kita note siap shipping. Okay, untuk Januari kita key in. Okay, sekejap total sale. Okay, kita fokus total sale dulu. Agency kembali. Okay, shipping kita tahu RM39 untuk bulan 1. So kita boleh note dulu shipping supaya nanti kita nampak perbezaan kat situ. Depends on user lah macam mana dia nak kira kita punya untung rugi nanti. Tapi yang penting ikut macam mana yang sistem tunjuk Okay, and then total sale kita disebabkan shipping kita dah asingkan, so kita ambil yang ni lah, sebab yang ni grand total dia akan kira dengan shipping. So 67250 Okay, so kita nampak kat sini dulu. Okay, untuk cost bulan pun kita boleh key in berdasarkan yang ni yang kita dah total up, sebab cost ni adalah berdasarkan cost per unit. Okay, cost per item yang kita dah set daripada harga purchase price tadi, dia akan kali dengan kuantiti berapa yang dah diorder oleh setiap agent tadi. Okay, then kita boleh nampak order cost 374. So 374. Okay, see, untuk untung kasar kita bagi bulan 1 kita dah nampak 25950. Okay, ini adalah untung kasar setelah ditolak lah total sale, tolak total cost of sale termasuk dengan shipping ni. Okay, begitulah seterusnya user boleh key in mengikut apa yang user ada. Macam contoh ada bahagian-bahagian perbelanjaan, okay, spend kat sini, nanti kira-kira dan last kali ininya kita akan dapat net profit kita. Ini untuk profit loss.
Okey, untuk contoh bagi user yang nak update bagi tahun 2022 dekat bahagian ni, contohlah user nak buat dekat sini juga, tak nak buat dekat file asing, boleh je just copy. Okey, kejap copy file ni, copy sheet ni, dan pergi dekat PL balik, cari balik dia punya bahagian PL tu, sorry. Okey, kita back tu balik. Okey, saya kami akan tunjuk sekiranya tersentuh ke apa, nanti kita akan tunjuk. Okey, sekali lagi kami ulang copy, create a copy kat sini, and then pergi dekat bahagian PL. Okey, kita akan create copy PL ni untuk kita letak di bahagian PL sheet yang baru. So kita akan copy di sini, file yang sama juga. So cuma beza dia, kita note tahun PL. Okay, yang ni 2021. Okay, 22 untuk tahun baru pula lah, contoh kita pergi belakang. Okay, so kita note lah ni 21, dia ni 2022. So boleh, tak ada masalah. Sebab yang ni adalah bukan auto generate daripada C yang kita buat. Ini adalah menu key in. Jadi tak ada masalah untuk key in lah. Okay, kita dah settle bahagian profit loss ni, operative ni. Okay, and then kalau tak pasti yang bahagian ni, contoh kalau nak guna free gift kita yang tu, calculator ni, kita dah key in dalam ni. So boleh juga key in, nak tambah, tolak, semua bahagi kan, tak ada masalah. Ni untuk Shopee, kita pun ada, nanti boleh check kita punya video, short video untuk bahagian calculator ni. So boleh tengok macam mana nak guna calculator ni. Ini hanyalah untuk sebagai sistem sampingan lah, untuk kita kira kan, tak payah buka calculator, kita kira dalam ni. Itu contoh lah satunya. Okey, dan kita dah settle semua bahagian. So kita fokus pada yang kita note tadi adalah auto invoice. Okey, invoice Okey, sebelum kita pergi dekat Q&A, kita pergi dekat bahagian invoice. So kita check balik our panduan ni, invoice. Okey, invoice and receipt ni adalah kita perlu key in saja data maklumat berkenaan jualan item bagi setiap ejen bagi tujuan sebut harga dan receipt selepas pembayaran dibuat. Maksudnya kita nak bagi pada ejen ni invoice ataupun receipt lah. So user hanya perlu key in saja secara manual. Ini bukan auto generate pada agensi yang ejen dah buat tadi. Ejen dah beli barang, bukan auto generate. Jadi sistem ni adalah manual key in, cuma auto generate dekat bahagian. So kita nak tunjuk dekat sini, ini adalah auto formula lah sebab kita akan generate dia dekat bahagian contoh. Yang pertama adalah dekat bahagian agent name. So bukan yang kita boleh sentuh tu, itu adalah auto generate lah, contoh agent 1. So nanti detail dia akan keluar. Okay, berapa ni semua, ni kira tak perlu sentuh lah Okay, then payment term dia mungkin agent ni nak bayar cash. So kita boleh note ke invoice lah sebab ni invoice baru. So dekat sini memang harga kita letak harga agent lah, unit price dia bukan harga market price. Sebab yang ni special untuk agent saja kita bagi. Okay, and then boleh note Dino. Okay, contoh baju Dino berapa harga dia 10. So kita boleh note mungkin 10 unit macam tadi yang agent first kan dia dah buat. Nak tahu, kita boleh pergi ke agent sale balik, kita boleh tengok untuk detail bahagian dia. Agent sale dia dah buat baju kanak-kanak Dino S, Dino M, Dino L sebanyak 10, 10, 5. So kita pergi dekat invoice, kita contohlah kita nak hantar, seller nak hantar invoice kepada agent 1 ni So kita tahu 10, 10 and then 5. So 260. Okay, kita double check semula. Okay, see 260 tak termasuk dengan shipping lagi. So kita boleh tulis shipping 15. Ini sebagai contoh kita nak key invoice lah.
Ini yang dimaksudkan manual key in lah, bukan auto generate. Hanya serta-serta bahagian saja auto generate. So RM15 adalah shipping. So discount tak ada, deposit pun tak ada, and then shipping 15. So dah bercheck dulu apa yang boleh sentuh dan apa yang tak boleh sentuh. Kita boleh nampak kat sini. Kita dah note kat bahagian ni. Okay, then kita boleh letak bahagian ni. Contoh user nak adjust kat bahagian sini pun boleh. Adjust 3 senarai. Contoh bank account user, receiver dengan account number dia. Okay, bank apa. So user, contoh user letak bank. Okay, si nama sekian, nombor account sekian. Then boleh print bagi kepada agent untuk invoice ni. So macam kami note tadi untuk Q&A. Q&A, okay. Sekat bahagian ni kita settlekan dulu ini setting. So yang ni kita boleh print saja. Okay, dah ala kita tunjuk ni kan. So user boleh print. Okay, see, just pilih yang mana yang kami contoh kat sini. Okay, kita ada note dekat sini setting punya bahagian penetapan. So follow yang ni je, F4 tu, no scaling apa semua ni kita dah set. So nanti bila nak print dia akan jadi 1 A4 besar, A4 besar macam ni. So dia kata ambil yang ni lah. Okay, ni tak. So untuk yang ni kita page 1 saja untuk print. Okay, then kita printkan dia. Print, simpan dalam satu sebelum kita hantar kepada sebelum kita hantar kepada agent tadi, agent 1 tadi. So macam letak mungkin agent 1 invoice number 100. So kita boleh edit IMV0101 contoh, dan PDF kan dia. Ini step lah kita tunjuk macam mana nak print setting dia dan print bagi pada agent. Kita boleh send tu email dia ke apa kan. So kejap kita lihat tu sistem ni balik, dan kita check which one dia punya tak. Okay, this one. Okay, dia akan jadi macam ni. Ini bentuk dia lah bagi kita. Okay, see, apa yang kita kira semua akan keluar kat sini. So ini kita boleh send dekat agent tadi. Begitu ubah je yang ni semua ya. Okay, dah settle bahagian ni. Begitu juga dengan receipt, sama juga step dia. Cuma perbezaannya receipt dia tak ada bahagian yang account tadi. Sama juga. So nanti boleh adjust pada paid lah. So bahagian ni kalau user tak nak guna paid, nak guna bahasa Melayu contoh kan, boleh adjust, tak ada masalah. Sebab ni dikeluarkan dalam bahasa yang bercampur. Selagi mana dia tak sentuh formula, auto formula kita dekat bahagian-bahagian yang kita highlight tadi ni, lagi tu boleh ubah. So nak ubah dekat bahagian ni, just pergi dekat bahagian list sini, boleh ubah je, tambah. Sebab sini kita dah note boleh ubah. So yang ni akan panggil auto generate melalui bahagian-bahagian lah, macam type tadi, type of delivery, payment term, status dia. Okay, kita dah settlekan bahagian invoice dengan receipt tadi. Dan seterusnya untuk Q&A bahagian margin ni. Okay, untuk soalan kita boleh ke add atau delete kolom atau row yang sedia ada dekat sini, kita nak tambah. Okay, so tak ada masalah kalau nak tambah row. Contohnya untuk bahagian supplier ni. Okay, untuk bahagian supply ni, user nak tambah any kolom dekat tepi-tepi ni, bahagian ni. Contoh nak masukkan kolom description ni kan, ada mungkin nak masukkan lebih detail lagi. So boleh, tak ada masalah, just insert kolom contoh. Okay, kita masuk lagi. Okay, insert, pergi ke mana kolom. So lepas tu dah kita just insert. So boleh, tak ada masalah. Begitu juga dengan mana-mana bahagian yang ada kolom yang nak insert kolom, asalkan bukan kolom yang kita ganggu dia punya formula lah. So far tak ada masalah untuk insert mana-mana bahagian. Okay, and then contoh lagi insert kolom. Cuma bahagian ni mungkin akan ada isu sikit lah kalau nak insert. So lebih better kami cadang untuk bahagian-bahagian sale, something like that, just insert selepas kolom yang akhir sekali, penghujung. Macam contoh dekat sini Rima. So mungkin nak insert apa-apa lagi, boleh insert macam ni.
So jadi cuma kita adjustment sikit lah, kita akan adjust sikit mana-mana dengan dia punya table tu kan. Okey, begitu juga dengan delete. Untuk delete column, mana-mana bahagian pun tak ada masalah, asalkan delete column yang bukan kolom yang berformula ya. Contoh macam agency ni, user tak nak total cost, so nak delete, so tak boleh lah, sebab dia untuk bahagian yang ada tanda yang macam kami cakap ni, ada tanda don't touch ni, okay. Yang ni semua dia ada connection dengan folder lain dan juga bahagian lain, jadi agak mustahil untuk kita delete lah bahagian ni, sebab ni adalah main kita punya sistem. Okay, then kalau nak insert, boleh insert macam ni juga, just insert the last one. Okay, macam ni, so tak ada masalah. Okay, and then next kita pergi ke print yang tadi kami dah explain sebentar tadi, berkenaan macam mana nak settingkan invoice dengan receipt. Okay, untuk bahagian adjust here pula, kita pun tadi kita dah explain sedikit macam mana kita nak adjust bahagian-bahagian profit loss ni. Okay, cuma bahagian profit loss ni tadi kita dah tambah. So okay, kalau perasan kat sini ada satu bahagian reference is invalid. Okay, ini kerana kita pergi dekat bahagian ni okay, selepas perubahannya bahagian kita ada adjustment untuk adjust bahagian tahun di sini, sebab kita nak buat tahun yang 2022 kan, contoh misal kata. So kita refer balik kita punya reference note. Okay, untuk bahagian ni, untuk bahagian ni disebabkan kita ubah tahun dia, kita nak ubah tahun dekat sini kan, jadi untuk reference link dia akan automatically berubah. Sepatutnya kalau ikutkan satu sistem untuk satu tahun lah, better untuk kita tak nak data tu overload. Jadi untuk case macam ni, user hanya boleh edit bahagian link ni, sebab yang ni ada special link dia. Jadi dekat bahagian ni boleh pergi ke edit hyperlink. Okay, untuk file ni kita edit mengikut tahun yang kita edit, update lah. Contoh mungkin user boleh kat sini, contoh kita dah ubah tadi daripada PL jadi PL 2021. So jenis ni just okay saja. Okay, nanti kita akan adjustment sikit. Ini bahagian adjustment untuk bahagian link tu, hyperlink tadi. So kita ikut warna set balik. Okay, ni contoh. Okay, misal kata user memang nak buat dalam satu sistem ni untuk 2021, so kami suggest better buat macam ni 2021, 2022, so 2023 and so on. So tak ada masalah, cuma bezanya user perlu hyperlinkkan setiap satu ni. Ini ikut creativity user lah. Macam mana nak delete. Kalau user ada kemahiran tu tak ada masalah, boleh je search macam mana nak buat hyperlink untuk bahagian ni sini. So contoh saya tunjuk satu contoh kita yang 21 tadi, mungkin kita still guna DPL. So untuk yang ni kita klik, step yang sama juga, kita akan insert link kat sini, cuma yang bezanya yang ni yang sedia ada, cuma yang ni kita akan create a new one. So link and then pilih tahun tersebut. Okay, define ini define name. So kita pilih core reference sebab nanti kita akan panggil dia. And then okay, PL 2022 sebab yang ni 2021, kita fokus ke 2022. Okay, beginilah step dia kalau ada perubahan daripada segi tahun untuk bahagian profit loss ni saja. Okay, contoh biasanya kita nak warnakan dia pun tak ada masalah, nak buat table pun tak ada masalah. So tekan dia, nanti dia akan pergi ke direct ke situ bahagian ni, sebab kita dah ubah sheet, namanya sheet ni. Kalau kita ubah apa-apa nama sheet dekat sini, dia disebabkan kita dah linkkan dia kat bahagian masing-masing, dia akan automatic berubah. Contoh yang perubahan mesti akan berlaku dekat bahagian yang ni. Okay, ni dia akan keluar macam ni, reference invalid, sebab kita dah ubah daripada PL tadi menjadi PL 2022. So untuk perubahan macam tadi kami ulang yang sama juga, klik kanan then go to edit link. Okay, okay, kita tinggalkan yang bahagian ni. Okay, bagi isu hutang yang dibayar dan tak dibayar ni, macam mana kalau user nak note bagi ejen yang ada hutang ataupun ada baki yang belum dibayar. So ini antara senario yang kami note.
Okey, untuk bahagian agent sale ni kan dia ada bahagian dia ada bahagian deposit dekat bahagian ni. So contoh kita ambil satu isu untuk bulan 1. Okey, contoh agent 4. Okey, agent 4 dia ada bayaran amount yang dia perlu bayar adalah 545. Sorry. Okey, untuk isu hutang yang dibayar dan tak dibayar bagi sistem margin ni, kita ada buat satu senario bagi penggunaan sistem ni. Okey, so untuk bahagian agent sale, contoh kita ambil agent 4 tu 5 bulan 1, bayaran yang dia perlu bayar 25450, tapi dia hanya bayar mungkin RM200 seperti senario ni. Okey, mungkin dia bayar 200. So kita boleh nampak lah ini sale kita punya dia punya bayaran bagi 15.1 tu. So dia perlu bayar baki adalah RM54.50. So cara untuk kita tahu dia masih belum settlekan bayaran dia, kita boleh note kat sini sebagai baki unpaid. So kat sini ataupun hutang ke, ikut depends pada user. So nanti masa kita nak key, maksud dia berhutang lagi RM54.50, dia masa kita nak check nanti kita boleh pergi kat bahagian remark. Kalau contoh ada banyak data kan, so user just search by unpaid je. So nanti dia akan keluar kat sini. So kita tahu so far agent 4 belum bayar lagi RM54.50. So macam mana nak buat, kita akan, mungkin dia dah bayar pada bulan tersebut, so mungkin 12 bulan 1. Okay, so kita boleh note paid 15 hari bulan 1. So nanti masa kita search unpaid, dia takkan ada lah di sini. Okay, begitu juga kalau dia dah paid, contoh dia nak paid 1 bulan 2, maksud dia dah masuk bulan baru. So baki tersebut kita akan bawa kepada sale bulan 2. So kita tak makan masukkan RM54.50 ni dalam bulan 1 punya sale yang kita nak key in bahagian ni, kita punya sale ni. Okay, so user perlu note lah untuk bahagian ni. So dekat bahagian 5 ni lah ya. Okay, begitu juga kalau user, unless kalau user cakap agent tersebut perlu bayar sebelum bulan sebelum bulan 2, sebab nak pastikan kita kira sale tu. Kalau dia bayar bulan 2, dia akan masuk dalam bulan 1. Okay, so kita dah settlekan semua bahagian margin. Okay, ni ada short tips yang kita nak share untuk isu kalau ada user tersentuh bahagian mana-mana dalam sistem margin ni. Contoh kita back to normal, kita ambil satu bahagian dekat list ni, mungkin bahagian this one, bahagian agent ni. Sebab tu yang agent ni kita tak boleh sentuhkan sebab dia akan auto generate daripada agent list. So mungkin kita sentuh, kita macam ni, kita buat something lah kan. So cara yang paling selamat untuk kita save balik apa yang dah kita, maksudnya kita kembali balik pada asal adalah Ctrl Z. Okay, dia akan jadi agent balik apa yang kita dah key in. Okay, contoh kalau kita sentuh lebih teruk lagi, kita sentuh account ni, number ni, kita mungkin pergi ke sini, so dia akan jadi biru line ni kan. So cara nak control sistem ni balik adalah kita delete first. Okay, delete balik semua, kita Ctrl S, then kita Ctrl Z. See, dia akan back to normal. Okay, saya ulang sekali lagi untuk bahagian kita kacau yang ni pula. Contoh yang ni 130. So mungkin kita tak tahu macam ni. Okay, so dah jadi macam ni kan. So cara nak buat adalah undo, Ctrl Z tadi, and then Ctrl Z sekali lagi. So dia ada banyak lah, banyak cara nak control tu. So it's better user take note, tidak boleh sentuh bahagian yang kita memang dah highlight. Okay, dekat highlight bahagian ni.
So itu antara kesalahan yang biasa user buat, dan cara nak kontrol adalah Ctrl Z dekat sini ataupun undo typing. Yang ni untuk simple punya mistake lah. Kalau heavy punya mungkin dia melibatkan satu sistem, jadi agak susah sedikit, melainkan kita dapat tahu yang mana kita nak save, yang mana kita nak selamatkan dulu. Okay, maksudnya kita nak back to normal. Untuk demo kita bagi sistem Majen ataupun mudah agent record system. Okay. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!